Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Saya ingin membawakan Anda sahabat semua suara anak muda dalam Parti Keadilan Rakyat. Ini yang menarik ya, apakah pandangan mereka dengan keadaan politik, dengan pandangan mereka, keadaan parti dan sebagainya. Jadi sahabat semua, ayo kita dengar apakah mesej dan pesanan daripada tiga pemimpin pemuda dalam Parti Keadilan Rakyat. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk menonton video ini. Yang saya muliakan Saudara Muhammad Harun Amir bin Sabri, pengurusi MPN Perak, Barisan Majlis Pimpinan Pusat, Ketua Wanita Perak, Ketua MK Perak dan seluruh anggota dan pimpinan negeri dan cabang, baik wanita dan MK cabang. Berkenaan dengan forum ini, pertama ingin untuk saya mulakan forum ini diambil masa dalam tempoh 1 jam dan kita menerima 2 jemputan panelis yang kita hormati dan kita raikan. Sebelum kita mula, ayuh kita berikan satu tepukan gemuruh kepada 2 orang sahabat panelis kita ini. Kita bawa daripada negeri seberang. Kita bawa daripada negeri Selangor. Seberang bukan Indon tu. Seberang bukan Indon lah, yang pasti. Okey, kita konsep boleh kalau kita bebas sikit ya. Boleh. Tapi dengan pasti dia berangka. Tapi sebelum saya memperkenalkan panelis ini, ingin untuk saya bawa kalian-kalian semua berkenaan dengan gagasan yang telah digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, iaitu berkenaan dengan 6 rukun madani. Kita duk canang-canang Malaysia madani, 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 madani. Apa itu sebenarnya madani? Jadi saya nak recap balik berkenaan dengan madani, iaitu pada terasnya yang pertama itu adalah kemampanan. Bila kita sebut tentang kemampanan itu adalah nilai yang kerajaan nak bawa dari sudut mengimplementkan good governance kepada seluruh rakyat-rakyat Malaysia ini dengan acuan yang seimbang, yang memberikan keseimbangan itu kepada manusiawi, kepada haiwan, kepada alam sekitar dan lain-lain. Bila adanya nilai kemampanan itu, adanya kesejahteraan. Bila ada good governance, kesejahteraan itu akan ada. Dan kesejahteraan itu, apa yang nak dilihat itu adalah lebih kepada keseimbangan dan juga membawa maksud rakyat harmoni dengan kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah daya cipta. D adalah daya cipta. Dengan mereka meneroka satu perkara yang baru, inovasi dan kreativiti. Dan yang keempat adalah hormat. Yang ini konotasi A itu, hormat itu adalah merujuk kepada kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Dan juga kita dengan arti kata lain adanya agree to disagree. Kita menghormati pandangan orang lain juga walaupun kita tak sama. Dan yang keempat adalah keyakinan, iaitu kita yakin dengan usaha yang kerajaan buat, kita yakin pada keupayaan kerajaan untuk menjalankan tanggungjawabnya untuk membangun negara dan juga dari sudut duniawi dan juga ukhrawi. Dan yang terakhir adalah ihsan. Inilah ihsan yang nak dibentuk supaya kita ada nilai kasih sayang di antara satu sama yang lain. Baik, jadi itu adalah kerangka awal berkenaan dengan madani itu tadi. Dan saya rasa sebenarnya elaboration dia lebih banyak lagi lah. Okey, saya kenalkan di sebelah kiri saya ni. Kiri. Kiri. Okey. Di sebelah kiri saya ni adalah saudara Zulhelmi Zainul. Bagi siapa yang mengenalinya, beliau merupakan seorang influencer, pempengaruh politik di social media. Saya tak pasti apa yang akan dipengaruhinya nanti, dan beliau merupakan mantan Naib Ketua MK Selangor dan mantan Ketua MK Cabang Damansara.
Dan untuk makluman, semalam merupakan birthday ulang tahun kejadian hari lahir beliau, kejadian beliau yang ke 33. Yang ke-33. Jadi tepukan pun dah diberikan. Dan di sebelah kanan saya merupakan seorang anak muda juga, rasa sebaya, Nakiuddin Nazrin. Namanya pun sama. Saya kenal dia sebelum dia masuk politik lagi. Waktu tu dia dalam undang-undang di MMU di MMU zaman student lagi. Dia memang dah pergi aktif dan saya nampaklah pilihan dia memilih untuk berada dalam Parti Keadilan Rakyat ni. Dan beliau merupakan seorang peguam sivil dan merupakan mantan naib ketua AMK Melaka. Dulu di Hang Tuah Jaya. Ketua AMK di Hang Tuah Jaya. Baik. Tanpa saya melengahkan masa, kerangkanya Dia tadi... pernah bertanding timbalan tu. Timbalan MK Pusat tu. Pernah bertanding? Kalah ha. Dia kalah tapi objektif dia tercapai, jangan risau. Objektif tercapai. Tapi itulah yang dimasukkan tadi dengan nilai hormat tu tadi. Maksudnya apa-apa kita move on dan kita akan membina satu generasi yang lebih kompeten, yang berdaya saing. Baik, kerangkanya tadi telah saya berikan berkenaan dengan Madani. Sebab forum ni pun saya fikir berkenaan dengan Madani. Jadi saya nak start dululah dengan pempengaruh politik, influencer. Kalau saya tengok dalam TikTok dia ada lebih 1 juta lebih juga ya follower. Tak ada 1 juta, 1 juta lebih tu like. Like. Okey, baik. Yang mana saya tahu juga alat-alat yang digunakan tu bukan calang-calang punya barang lah dari sudut persiapan. Maksudnya kesungguhan yang dia cuba bawakan ni, fighter ni cuba bawakan ni sangat baik. Jadi saudara, saya nak tanya, bagaimana sosial media ini dia dapat mengubah landscape politik di Malaysia dan sepanjang bergelumang dengan sosial media ni, apa sebenarnya cabaran untuk bagi kita kekal relevan di mata masyarakat? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih tuan pengurusi majlis yang saya hormati, barisan-barisan kepimpinan, khususnya barisan kepimpinan daripada negeri Perak yang hari ini telah pun membuktikan penat, lelah yang mereka usahakan semata-mata untuk menjayakan program. Jadi saya minta satu tepukan yang gemuruh kepada seluruh kepimpinan MPN. Rakan-rakan yang hadir tadi saya nampak pengurusi negeri Perak, saudara Amir Sabri yang bergelumang hari ini saya tengok. Kemudian sahabat-sahabat lain yang membantu, ketua-ketua cabang, majlis pimpinan, khususnya daripada AMK, Zaim bekerja keras, wanita tidak kurang hebatnya. Jadi ini merupakan satu yang dikatakan gembelingkan kuasa dan juga tenaga untuk mensejahterakan rakyat. Ini pandangan saya kalau saya tengok pada hari ini. Hebat orang-orang Perak ni. Cukup luar biasa. Parking pun saya tak jumpa. Rela pun susah nak bagi parking tadi. Kan, ramai sangat dia kata, Abang tak boleh parking dalam, kena parking kat luar. Nak tunjukkan berapa ramainya orang Perak. Bila tanya, saya sempat tadi tanya borak dengan saudara Baldip. Tanya dengan dia, berapa ramai orang? Dia kata sikit je. Berapa ramai sikit? 150 orang. Baldip saja buat 150 orang. Bayangkan cabang-cabang yang lain. Memang hebat dan luar biasa orang Perak ni. Jadi saya tidak lupa juga sahabat saya kan yang pernah kalah timbalan AMK Pusat, saudara Nakiu, mantan ketua AMK Hang Tuah Jaya, yang lepas ni mungkin akan berhijrah nak masuk Selangor, tak bagi tahu, diam-diam nak try masuk. Jaga Q, Selangor keras babe. Bukan senang pemilihan parti. Tapi kita berbalik-balik kepada soalan daripada apa yang dinyatakan daripada tuan moderator hari ini, sahabat saya, berkenaan dengan mengapa ataupun macam mana kita untuk kekal relevan dan apakah yang dikatakan untuk memerlukan supaya platform digital ini diterima oleh semua rakyat. Kalau bagi saya cerita sedikit sebanyak tentang latar belakang macam mana saya boleh memulakan diri saya terlibat berkecimpung dalam
dunia media sosial, khususnya yang berlaku pada hari ini. Dalam TikTok, siapa tengok follower saya, akaun saya Dizul Ilmi Zainul, siapa yang belum follow tolong follow. Boleh tengok banyak yang saya cuba sampaikan dekat situ, rakan-rakan yang lain juga. Tapi di antara pimpinan-pimpinan parti, saya suka untuk nyatakan kebanyakan daripada mereka sudah pun mula menghargai dan juga memahami apakah itu media sosial dan apakah sumbangan dan juga naratif yang cuba dibawa di dalam media sosial. Jadi berbalik pada soalan yang saya cakap relevan ataupun tidak tadi, sebenarnya apa yang diperlukan pada awal adalah semangat. Saya melihat di satu malam apabila kita telah pun mengisi kemenangan, kita mahukan mengangkat dan kita mahu di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kita mula berangan seawal Perdana Menteri yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Pada akhirnya berjaya. Kerana apa? Wa ma karu wa ma karullah wallahu khairul makirin. Kita hanya mampu merancang, tapi sebaik-baik rancangan itu adalah rancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai makhluk, kita meletakkan kepercayaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana kepimpinannya, kerana suaranya, kerana perjuangannya, titik peluhnya, aib yang telah pun dilemparkan kepada beliau, bukan saja kepada beliau tetapi kepada keluarganya. Akan tetapi apabila beliau sudah pun memegang tampuk pimpinan kerajaan, tomahan, fitnah, aib dan juga perkara-perkara yang menjadi sembang di dalam media sosial ini terus melular. Saya merasakan ini adalah satu perkara yang tidak boleh saya benarkan. Kita lahir daripada jalanan, saya lahir daripada kalangan-kalangan darah-darah otai yang di mana telah pun menyemai bumi di dalam Malaysia ini, telah pun menitiskan darah mereka sehingga ada yang telah gugur di dalam perjuangan dalam mempertahankan agenda reformasi. Jadi saya terpanggil. Saya mengatakan perjuangan kalau mungkin tahun 1998 kita harus berdemo, kita harus di hadapan, kita kena berjuang di jalanan. Akan tetapi apabila mula seawal tahun 2020, perjuangan itu sudah mula beransur. Dan kalau kita kaji daripada politik-politik di luar negara, mereka sudah pun menggunakan platform media sosial ini sebagai senjata ataupun alat utama untuk memastikan kerajaan terus dipertahankan. Akan tetapi kita ni baik, kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang benar-benar nak memperjuangkan. Dan beliau bukannya seorang yang seperti mana dituduh oleh pihak-pihak pembangkang mengatakan bahawasanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah salah guna kuasa. Kita tahu apa yang telah dilakukan 1998. Kesalahan apa yang dilakukan. Tak ada salah langsung. Dikaji pada kes, kita tengok apa yang berlaku. Tetapi mereka terus katakan, oh Datuk Seri Anwar ini adalah seorang perasuah. Salah guna kuasa. Dan melakukan perkara-perkara yang tak mahu pun saya cakap. Sebab benda itu adalah fitnah belaka. Jadi, sudah jadi Perdana Menteri. Masih lagi mengasakan bahawasanya ini adalah perjuangan tergendala. Maka saya saut cabaran. Saya mulakan dengan handphone saya yang saya ada mula-mula. Handphone, apa yang ada kat tangan saya handphone. Maka saya duduk, saya panjat atas katil. Saya ingat lagi. Video pertama saya berkenaan dengan ni, siapa yang pernah tengok video saya lama, saya berdiri atas katil yang mana saya tidur tu, saya berdiri atas katil tu sebab nak dapat drop belakang. Saya tengok, saya lihat dalam YouTube, saya tengok dalam media sosial lain, saya baca dan saya kaji macam mana nak mendapatkan satu attention ataupun algoritma di dalam media sosial ini. Maka saya memberanikan diri, saya buat setup saya sendiri, saya buat video. Alhamdulillah, dengan izin Allah, video pertama saya itu dapat view lebih daripada 150,000. Itu video pertama saya, view. Kemudian saya terus lagi, buat penerangan. Beri lagi cerita berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita berbicara soal madani seperti mana sahabat kita tadi bagi tahu madani. Kita faham M itu apa? Kemampanan. Kan? A apa? Kesejahteraan. Adakah kita memahami sebenarnya apabila kita mengungkapkan ucapan madani itu ataupun kita implementasikan di dalam kerajaan hari ini maupun tidak. Jadi permainan di dalam media sosial ini sangatlah penting untuk kita lakukan dan saya juga merasakan sangat mengalu-alukan kepada mereka yang ingin memulakan karier ataupun ingin memulakan satu anjakan paradigma dalam diri mereka untuk berada di dalam media sosial. Guna alatan yang ada. Tadi sahabat saya bagi tahu kata apa, oh dengan studio, dengan ada ini, itu semuanya benda tu bukannya kita ni dapat payment daripada PM ke menteri ke mana ke. Wallahi saya cakap, saya buat video
tak ada dibayar oleh pimpinan-pimpinan di dalam negeri, pimpinan-pimpinan pusat ataupun mana-mana sekalipun. Payment bayaran daripada TikTok tak ada? Komisen Okey. TikTok. Pada awalnya di dalam TikTok tu saya dapat tahu coin, saya dapat duit. Betul ni saya cakap terus terang. Ada satu hari tu masa saya buat live, time tu saya live dengan Datuk Seri Rizal Merican kot saya rasa. Saya pernah live dengan Datuk Seri Rizal Merican waktu kempen itu hari masa pilihan raya negeri. Saya dapat coin lebih kurang dalam berapa, tapi bila saya convert tu saya dapat lebih kurang 2,500 malam tu. Untuk satu live tu saja. Saya dapat 2,500 ringgit. Dia daripada USD, kita kena convertkan pergi ke ringgit. Jadi dia bagi tu. Jadi, tapi perkara tu tak bertahan lama lah. Akibatnya, saya punya akaun hari ini tidak boleh lagi menerima gift. Kerana mereka telah mengklarifikasikan akaun saya sebagai akaun politician. Dia kata akaun ini adalah government service ataupun politician. Banyaklah dia punya kelasa-kelasa, jadi saya tidak layak lagi menerima coin. Saya rasa dah dekat setahun dah saya tak boleh terima gift ataupun setahun lebih. Daripada bulan 12 tahun 2022, tak silap saya tak dapat terima gift dah. Jadi sampai sekarang, kita buat sendiri, kita jalan sendiri, kita jalankan. Dan juga perkara-perkara ini saya lakukan dengan inisiatif diri sendiri. Ramai orang cakap, oh kita nak tunggu apa yang pimpinan-pimpinan negeri boleh buat. Kita pun nak tunggu apa yang daripada kerajaan pusat boleh buat. Perjuangan ini tidak bermula daripada seorang. Perjuangan ini bermula pada diri kita sendiri. Apa yang nak kita perjuangkan? Kalau saya, waktu saya mula-mula buat video tu saya fikir, apa yang boleh aku sumbangkan dalam parti? Mungkin separuh-separuh daripada kita ataupun kebanyakan daripada kita boleh berbicara dengan baik, lancar. Saya alhamdulillah, rezeki saya berpartner dengan Raja Azam dulu di dalam program dinamakan Reformasi, melahirkan bakat dalam orator, bercerita tentang debat. Kita membawa program itu bersama. Jadi implikasinya ke atas diri saya hari ini, kita disuap dengan ilmu-ilmu untuk kita boleh berbicara, boleh melakukan perbincangan, perdebatan dengan secara sehat. Dan pemikiran kita sudah pun diasah supaya kita menjadi seorang yang profesional dalam berbicara. Akan tetapi apabila kita bercakap tentang tomahan, kita bercakap tentang fitnah, kita kena tegakkan hak kita. Kita kena bercakap benda yang benar. Jangan kita rasakan bila kita mendengar fitnah, kita sekadar kita rasa biarlah fitnah ni. Oh, kita kena report polis. Tapi siapa nak mempertahankan di hadapan? Dunia sekarang ini, sahabat nak potong dah ke apa? Dia mencabar. Kita potong cara hikmah. Tapi sahabat sekarang ni, kalau kita tidak menggunakan platform media sebaik mungkin, percayalah, pembangkang di sana menunggu masa seperti ikan paus cuba menelan kita ni. Dan mereka menganggap kita ni seperti ikan bilis. Sebab tu mereka hari ini kita tengok dalam perdebatan di dalam Dewan, perdebatan yang tidak sehat. Tidak bawa satu rancangan yang bernas. Tidak memperdebatkan isu ataupun masalah keuangan, masalah tentang masyarakat, apa yang perlu dibawa di dalam Dewan. Mereka tidak debatkan. Malahan, ingat sewaktu kita menjadi pembangkang dahulu, kita bukan lahir-lahir terus jadi parti, kita ni terus jadi kerajaan. Kita sentiasa ada belanjawan alternatif yang kita bentangkan, di mana Kak Wan sendiri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail membentangkan alternatif belanjawan setiap kali kita ada daripada pihak kerajaan membentangkan mereka punya belanjawan bagi tahun tersebut. Pembangkang dia buat tak endah. Tapi adakah kita perlu berdiam diri? Tidak. Kita harus nyatakan kepada mereka, mereka juga sepatutnya kena menjadi pembangkang yang benar-benar mencabar. Menjadi pembangkang yang di mana mengatakan sistem semak dan imbang itu adalah perkara yang sepatutnya mereka laksanakan. Bukan berbicara soal ayat ketimbang, bukan berbicara soal perkara yang boleh membawa tentang kemusnahan dan juga keruntuhan sebuah masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai 3R. Berbicara soal Melayu, berbicara soal agama, berbicara soal bangsa. Raja-raja khususnya tanpa segan, tanpa silu, tanpa rasa takut. Jadi, kita harus kuasai media sosial. Jangan harapkan dana daripada mana-mana kementerian, mana-mana kerajaan, mana-mana ni. Sebab kita boleh buat ini dengan dana kita sendiri. Kalau kita sayangkan parti, kalau kita sayangkan masa depan generasi akan datang, kalau kita sayangkan bumi bertuah Malaysia ini, percayalah cakap saya, yang akan menentukan PRU 16 nanti adalah siapa yang berjaya menguasai media sosial dan dapat mempengaruhi khususnya golongan-golongan pengundi muda yang akan mengundi pada pilihan raya ke-16 akan datang, sahabat. wow.
sprint yang begitu laju. Baik, terima kasih diucapkan pada sahabat saya. Sebentar tadi olahan yang bagi saya padat, dan poin di sini saya nampak antara ketegasan kalimah dia tu, dia ada ikhlas dia dalam menyampaikan sesuatu. Itu yang pasti daripada domain isi hati dia. Betul eh? Baik, kita beralih pada panelis yang kedua, Nakiuddin Q, orang panggil dia Q. Baik, yang ini sebagai seorang peguam ni, jadi saya akan bertanyakan soalan dia berteraskan kepada cabaran reformasi dan undang-undang institusi lah. Okey, jadi baru-baru ni di sebalik usaha kerajaan melakukan reformasi terhadap undang-undang baik pun institusi, terdapat persepsi bahawa perundangan kita ni masih tidak benar bebas. Maksudnya masih ada lagi penyalahgunaan etika kuasanya dan berputar balik kepada undang-undang lah. Jadi apakah perubahan struktur yang diperlukan untuk memastikan keadilan ini benar-benar telus yang boleh diguna pakai di negara ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator, rakan panelis saya, Saudara Zulhilmi. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Negeri Perak kerana sudi menjemput kami yang daripada negeri seberang, bukan negara seberang, di Selangor. Panelis datang daripada Selangor untuk kita bincangkan satu tajuk yang pada saya amat penting untuk kita cerakinkan, untuk kita hadam supaya mesej kita ini benar-benar sampai. Baik, saya terus kepada mauduk kita. Saya nak mula macam ni Apabila sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan kemudiannya membentuk kabinet pada Disember 2022, komitmen yang telah ditunjukkan ialah untuk menjenamakan semula satu kementerian ataupun jabatan yang dipanggil sebagai Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Kalau tengok kat sini, dah jelas di situ bahawa reform itu masih berada dalam sasaran kerajaan ini supaya dapat direalisasikan. Bermula seawal 2020, selama ini kita cadangkan agenda reformasi, sebab agenda reformasi ini meluas. Dia melibatkan undang-undang, dia melibatkan ekonomi, melibatkan sosial, pendidikan dan sebagainya. Tapi kalau moderator dah bagi saya jawab soalan ini, saya pergi ke situ dulu, iaitu reformasi undang-undang dan institusi. Makanya di situ roadmap ni sudah jelas, maknanya sudah ada satu pembentukan jabatan atau kementerian yang betul-betul memfokuskan kepada reformasi undang-undang dan juga reformasi institusi. Baik. Apa yang telah kita capai selama 2 tahun selepas kerajaan Madani ini terbentuk? Kalau dari segi reformasi undang-undang, saya percaya banyak sebenarnya. Boleh Google, okey. Yang paling ketaranya ialah berkenaan dengan pemansuhan hukuman mati secara mandatory. Sebagai contoh, sebagainya, Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya dulunya wajib gantung. Tetapi kali ini selepas reformasi dilakukan, pindaan dilakukan, makanya diberikan bidang kuasa kepada hakim untuk menjatuhkan berdasarkan peruntukan-peruntukan undang-undang. Baik, itu satu. Kemudiannya perlu dengar kepada kanak-kanak. Yang ni jangan kita lupa, ini satu reform yang sangat besar sebenarnya. Ya, perlu dengar kanak-kanak supaya tidak lagi diabaikan, tidak lagi dieksploitasikan. Yang ini pada saya jangan kita terlupa. Kanak-kanak ini memang sangat perlu dilindungi macam mana cara sekalipun, ya Tuan Moderator. Baik. Kemudiannya ada lagi lah beberapa yang saya. Tapi jangan lupa kita raikan juga pindaan perlembagaan pada minggu lepas, di mana kita akhirnya memberikan hak kepada ibu berwarga negara Malaysia untuk
anaknya diberikan taraf kewarganegaraan. Ini satu reform yang patut kita raikan secara bersama. Kemudiannya lagi, pada pembentangan belanjawan baru-baru ini, maknanya kerajaan ini juga terus bergerak dengan jauh, iaitu dengan untuk menyemak semula 3,000, hampir 3,000 undang-undang yang dikira sudah lapuk, yang mungkin pada hemat saya lah, daripada zaman British lagi. Undang-undang zaman British, apa hal kita tak pakai lagi? Ya, antara contoh undang-undang Contohnya, lapuk, dia yang telah saya boleh petik daripada ucapan belanjawan ialah Akta Kontrak 1950. Okey. Jadi saya tak nak ulas lah, nanti jadi kelas undang-undang pula hari ni. Okey. Saya nak terus kepada mauduk ya. Maknanya, reformasi undang-undang dan reformasi institusi ini amatlah penting. Tapi dia tidak akan berjalan selagi kita tidak ada dua perkara ini, iaitu political will. Ada keazaman politik terutamanya daripada atas. Kemudiannya jentera kerajaan dan juga jentera-jentera yang sepatutnya untuk menggerakkan, melicingkan proses reform ini berjalan. Baik. Kalau kata pasal reform ni, ya, yang satu lagi kita kena jangan lupa ialah apa dia tadi saya cakap ialah berkenaan dengan reform, berkenaan dengan political will. Political will ialah untuk kita pastikan semua ini, untuk kita pastikan ialah kita mesti ada satu tata kelola yang baik, yang selalu dipertekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, good governance di setiap aspek pentadbiran, ya. Dan akhirnya yang kita inginkan ialah satu proses pembersihan sistem politik, sistem institusi jentera kita bersih daripada segala masalah penyelewengan, jalah-guna kuasa dan sebagainya. Akhirnya saudara-saudari sekalian, kalau tak ada benda-benda ni, apakah kita mampu pergi sejauh yang mana yang kita inginkan? Saya ingin tanya di sini. Sudah tentu tidak. Sebab itu orang kata kenapa nak revisi institusi, kenapa nak revisi undang-undang? Benda ni rakyat biasa tak rasa. Ialah memanglah dia tak rasa. Tapi kita sebagai parti, hari ini kita sebagai yang kita duduk di sini, kita kena bagi tahu kepada mereka ialah pentingnya reformasi institusi, pentingnya reformasi undang-undang supaya segala perancangan kita yang kita nak laksanakan agenda reformasi yang lebih besar, kerangka yang lebih besar, orang bawah kena faham juga. Kalau dia tak faham, yang itu lah nanti jadinya perkara-perkara yang tak masuk akal ni. Jadi 3R lah. Kemudian dia kata, oh ini kerajaan Madanon tak buat apa pun. Itu yang selalu kita dengar. Jadinya kita punya tugas ialah untuk merangkan di bawah, untuk supaya mereka hadam bahawa pentingnya reformasi institusi dan juga reformasi undang-undang. Saya berhenti sekat situ lah. Saudara, macam tadi ada saudara sentuh berkenaan dengan penguatkuasaan undang-undang dari sudut 3R. Kalau ada perkara ini berlaku, apa kaedah dan juga cara yang terbaik untuk kita guna pakai? Mungkin ini pada semua anggota-anggota kita lah. Jika berlakunya isu 3R itu, apa responsibility kita sebagai seorang anggota parti boleh react terhadap perkara itu? Saudara Zul sudah tentu dia tahu. Hari-hari main TikTok. Hari-hari main TikTok. Kalau tak main hari-hari pun selalulah kat TikTok, buat live dan sebagainya. Saya pun adalah kat TikTok, tapinya saya bukanlah seaktif macam saudara Zul. Tapi memang ini menjadi masalah kita. Kawalan, sebab kita ni masalah dengan TikTok ni ialah dia terlampau bebas. Siapa nak cakap pun cakap lah kan. Sukati kadang-kadang yang tak masuk akal, aku nak cakap aku tak berani kat sini kan. So, di sini bermaksudnya ialah satu, penguatkuasaan undang-undang tu memang perlu sebenarnya. Segala mekanisme, segala framework yang kita ada sekarang ni, segala undang-undang memang kita kena laksanakan dan juga kita kuat-kuasakan supaya benda ini ialah kita perlu hentikan. Sebab apa tau? Kalau kita tak hentikan, masyarakat di luar sana nanti dia akan termakan dengan dakwah-dakwah yang jahat ni. Saya cakap jahat terus lah kan? Saya terus kata dakwah-dakwah yang jahat ni, yang boleh merosakkan kita, yang boleh menjatuhkan kita punya martabat kita. Ada perkataan lain lah nak sebut, tapi tak tergamak lah kat sini, ni forum. Jadi apa tindakan yang boleh
Jadi kita ambil. pertama sekali ialah untuk kalau dari segi iaitu perkara-perkara yang biasa lah ya, untuk kita buat satu laporan polis, kemudiannya kita perlu yang di peringkat kementerian yang mana kita yang relevan dengan perkara itu, pastinya dia perlu ada penguatkuasaan yang lebih ketat, contohnya penggunaan akta-akta dan sebagainya. Tapi kita sekarang ini, kita sebagai anggota parti, ya, kita kena sentiasa alert dengan setiap gerak-geri yang berada di media sosial ini. Yang dia kalau nak kritik pun tak ada masalah nak kritik kerajaan. Sebab kita pun memang kena ada kritikan pada kerajaan. Kita pun kena ada semak imbang juga. Tetapi janganlah sampai memfitnah. Dahlah main fitnah. Lepas tu main isu peribadi yang entah yang mual lah saya pun tak tergamak lah nak saya cakap. Jadinya pada saya, kita masing-masing ada peranan untuk kita pastikan perkara ini tidak berlaku, dan tentunya tugas yang lebih berat ialah kita sebagai kerajaan ini perlu memainkan peranan yang lebih. Bukan saya kata tak ada peranan yang lebih sekarang, tetapi kita sewajarnya berhati-hati kerana musuh ni ada berada di mana-mana. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih diucapkan pada saudara Q di atas kupasan tadi. Saya tertarik dengan satu soalan yang saya rasa bolehlah kalau saya tambah sikit antara saudara pengamal sosial media, pengaruh sosial. Jadi saya nak tanya, pernah tak saudara pernah kena saman ke? Itu satu. Sebab saya yakin dan percaya biasanya kalau fighter ni dia akan jatuh dulu, dia akan kalau jalan tu dia tersungkur dulu. Maksud saya sebab you keluar statement on behalf the current government, tapi macam mana naratif saman, itu satu. Yang kedua, apakah tanggungjawab yang kita boleh mainkan sebagai seorang influencer? Adakah kita perlu bertanggungjawab dengan apa yang kita counter narratifkan, ataupun kita pun boleh memfitnah PN tu? Boleh juga kan? Jadi saudara macam mana? Baik, terima kasih banyak saudara moderator. Satu soalan yang baik berkenaan dengan saman ini dan juga beberapa perkara lain. Sepanjang pengalaman saya lah, apabila saya mula bergiat aktif, dan alhamdulillah dengan izin Allah, ramai daripada khususnya mereka yang mengikuti rapat dalam bidang politik dalam tanah air ini follow saya kan dekat akaun saya. Kan Raja Azam salah seorang je lah follower saya. Apa nama dia? Dizo Helmi Zainal, lu tengok kan. Raja Azam follow saya. Jadi apabila kita melakukan, kalau siapa yang biasa tengok video saya kritikan saya keras. Kritikan saya keras dan kritikan saya agak tajam. Bukan agak tajam lagi lah, saya boleh nyatakan memang tajam sekali. Kerana apa? Seperti mana saya bagi tahu tadi, saya lahir daripada darah ataupun keringat otai-otai reformasi. Saya lahir dan meletakkan pejuang-pejuang jalanan ini sebagai mentor saya. Antara orang, saya tidak segan, saya tidak silu. Antara orang yang memanggil saya dan orang yang telah mendaftarkan saya sebagai seorang ahli parti adalah saudara Jonah. Dan saya duduk di Damansara, dulu dia KC Bukit Lanjan. Dan Jonah mendidik saya. Saya melihat perjuangan beliau ditangkap dengan ISA dengan begitu kejam, dan apa yang berlaku selepas dia itu ditangkap, dibebaskan, keadaan beliau. Dan saya melihat perjuangan ini adalah perjuangan yang benar-benar menempuhi satu jalan yang berliku maupun berduri. Jadi apabila saya buat konten macam ni, ada yang cuba, khususnya daripada kalangan pimpinan-pimpinan daripada parti, saya nak cakap pengkhianat negara, tapi saya sebut PN je lah kan, janganlah sebut parti pengkhianat negara, sebut PN je. Daripada PN ni, pimpinan mereka ada yang mesej saya, ada yang cakap, oh siap, kami nak saman dengan kenyataan you buat macam ni, you kena responsible, you sebagai orang yang duduk dalam parti politik, you kena tahu. Saya cakap mudah, kalau benar saya salah, ambil tindakan undang-undang, dan saya dengan jelas saya mengatakan, kenyataan yang dikeluarkan oleh saya, video yang saya buat, saya yang bertanggungjawab. Bukan parti, bukannya orang-orang lain, dan juga apa pengalaman saya sendiri yang paling ekstrim. Ni wallahi saya cakap.
Orang rumah saya pun pernah mereka telefon. Anak saya pun pernah mereka telefon. Ugut. Ini pengalaman saya. Dan juga banyaklah kalau dalam saya buka saya punya media sosial ni yang kutuk saya, yang hina saya sehingga melibatkan tempoh hari arwah ayah saya meninggal dengan ayah saya pun mereka kutuk. Dia memang melampau lah puak-puak ni bagi saya. Akan tetapi saya mengambil itu sebagai satu semangat untuk saya yang mengatakan perjuangan aku sebenarnya aku berada di landasan yang betul. Perjuangan yang aku bawa ini tidak kenal erti penat maupun mengalah. Kerana apalah sangat nak dibandingkan dengan apa yang saya terima, yang saya hadapi hari ini, nak dibandingkan dengan mereka-mereka yang sebelum ini berjuang. Contoh macam pejuang-pejuang lama, ini saya nampak Abang Mus, kan, Brother Mus dulu panggil Abang Mus Kayub, kan. Kita tengok ni, Puan Aisyah kita ada, MPP Datin Faizah, ini semua pejuang, antara pejuang, ramai lagi, minta maaf kalau saya sebut nama. Ini semua pejuang-pejuang yang mereka mengorbankan bukan harta, bahkan nyawa mereka gadaikan di jalanan untuk generasi akan datang dan juga negara bumi tercinta. Apalah sangat kalau saya ni takat kena ugut. Apalah sangat kalau saya ni orang mesej, orang kacau. Saya terpaksa tukarkan nombor orang rumah saya, nombor yang baru. Pasal terima ugutan. Dia telefon kacau. Saya tak tahu macam mana diorang dapat, tapi diorang dapat lah. Terpaksa buat macam tu. Pasal apa? Bagi saya inilah nilai ataupun harga yang perlu saya bayar di atas kelantangan, ketajaman saya. Saya tak pernah telefon mana-mana walaupun ada bersahabat dengan yang jadi timbalan menteri ke, setiausaha politik. Tak pernah saya telefon minta tolong dengan mereka. Kata, tolong ni aku kena kacau. Tak pernah. Sebab bagi saya tanggungjawab mereka dan ini yang saya perjuangkan. Kuasa yang mereka ada hari ini untuk rakyat, bukan untuk individu. Bukan perjuangan demi projek, bukan perjuangan demi mereka untuk mengayakan, bagi pada kroni, beri kepada sanak saudara, guna kuasa untuk tindas orang lain. Dan itu yang dulu lawan. Kalau saya juga ambil pilihan hari ini untuk telefon, contoh saya telefon saudara Kamil, contohlah kan. Saudara Kamil Munim, Mel, tolong Mel, ni aku kena kacau ni semua. Aku ni bini aku gini-gini. Boleh tak? Kamil mungkin akan ambil tindakan, tetapi bukan itu cara perjuangan yang kita bawa. Harga yang perlu saya bayar mungkin begitu. Nak dibandingkan dengan pejuang-pejuang reformasi yang masih ada hari ini yang dan juga telah meninggalkan kita, bagi saya tak layak lah sebenarnya. Dan sepatutnya yang duduk hari ini kalau berbicara, mungkin kapasiti saya sebagai orang muda, baru berumur 33 tahun, ingat Q boleh bertanding lagi kalau pemilihan tahun depan. Boleh. Orang muda, saya diletakkan kat sini, saya berterima. Tapi atas dasar perjuangan, bercerita soal berjuang, saya bukan orangnya. Saya tak layak berbicara soal perjuangan. Kerana perjuangan yang dibawa daripada pimpinan-pimpinan, saya tengok dekat depan ni, ramai yang dah berusia, ramai yang sudah dikatakan meningkat dan juga ada dah cucu yang punya otai, yang boleh kita panggil otai-otai reformasi, yang layak sepatutnya duduk dekat sini berbicara soal perjuangan. Terima kasih kepada otai-otai yang ada. Wow. Sebelum tu terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia. Semangat perjuangan anak-anak muda dalam Pakatan Harapan, khususnya Parti Keadilan ini, sahabat semua. Mantap sekali. Jadi apa pandangan anda perkongsian ini? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih singkat saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi pada Alright Nopo Channel, kita berjumpa lagi. Bye bye.